Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mana sambungan kita? Yang sekira-kira bertentang ia dengan takluk ilmunya dengan mungkin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang sekira-kira bertentang ia dengan takluk ilmunya. Itu no? Dia kena tengok di matan balik korongan. Kita undur sikit. Berkehendak Allah, iaitu sifat yang sedia adanya pada zatnya Allah, yang dengan dia sedia menghendakikan mungkin dan menentukan dia mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya atas mungkin, yang sekira-kira bertentang. Jadi kehendak Allah dan ketentuan Allah itu bertentang ia dengan takluk ilmunya, ilmu Allah. Itu dia mesti bertentang ataupun muafakat. Apa yang ilmu tahu, maka Tuhan tentu daripada apa yang ilmu tahu, dan kudratlah yang mencipta. Itu makna tiga-tiga ini dia bersatu. Bertentang ni kalau kampung cakap berselorong, kan? Selorong makna lain yang sama. Yang sekira-kira bertentang ni bersetuju, yang muafakat ia takluk iradat dengan takluk ilmunya, ilmu Allah. Selorong kalau kampung sebut satu lorong. Hak iradat tentu tu hak mana yang ilmu dah tahu. Hak mana yang Tuhan dah tahu sedia kala. Kalau Allah tentu sesuatu ataupun mencipta sesuatu yang Tuhan tak tahu, maka Tuhan jahil. Dia jahil pada ketika itu. Bertentang ia takluk iradat dengan takluk ilmunya, ilmu Allah. Takluk ilmunya Allah dengan mungkin itu, bukan dengan makna iradat itu sama dengan ilmu pada takluk. Kerana ilmu ni dah lepas. Ilmu ni dia bertakluk dengan yang wajib dan yang jaiz dan yang mustahil. Iradat dia hanya bertakluk dengan mungkin. Bertakluk ni tugas, memain peranan. Itu dia panggil takluk. Apa peranan ilmu? Ialah mengetahui segala yang wajib, mengetahui segala yang harus, dan mengetahui segala yang mustahil. Peranan iradat ialah menentu setiap mungkin. Sebab tu Syekh sebut bertentang ia takluk iradat dengan takluk ilmunya Allah dengan mungkin itu. Kalau Syekh tak sebut dengan mungkin, kan? Syekh tak sebut dengan mungkin, takut kita faham di matan itu bertentang dengan takluk ilmu, maknanya bertepatan, muafakat dengan takluk ilmu. Mana? Sedangkan ilmu muta'allaq dia ialah tiga. Muta'allaq dia ialah wajib, mustahil, harus. Iradat muta'allaq ni adalah mungkin. Itu. Sebab tu Syekh sebut dengan mungkin itu.
seperti menghendaki dan menentukan seseorang kita. Ini yang dipanggil menentu, ini yang dipanggil takluk tanjizi bagi iradah, yang nanti saya akan sebut. Menghendaki dan menentukan, yakni sedia kala, ini dipanggil tanjizi qadim. Dia sebab iradat dia tidak ada takluk tanjizi hadis. Iradat ni dia hanya ada takluk suruhi qadim dan tanjizi qadim. Tanjizi qadim makna Tuhan dah lulus sedia kala. Kalau anak kita ni lahir hitam, bukan hari ni lahir, bukan kemarin, Allah baru tentu. Siap pada azali dah lulus pada sedia kala. Ini menghendaki dan menentu, yakni pada sedia kala seseorang kita dengan ada yang lawan tidak ada. Bila Tuhan tentu ada, maka tidaklah tiada. Atau dengan tiada, ataupun Tuhan tentu dengan tiada ada, yang lawan ada atas sifat putih, lawan hitam, dan lainnya lain daripada putih. Atau Tuhan tentu atas sifat hitam, lawan bagi putih, dan lainnya lain daripada hitam. Mana? Contoh lain daripada hitam, seperti kuning atau merah atas qadar bagian-bagian. Mana? Contoh qadar, seperti pendek, itu lawan panjang, atau panjang lawan pendek, dan lainnya. Artinya lain daripada bagai-bagai yang tersebut. Ini yang dipanggil mumkinatul mutaqabilah. Itu mungkin mutaqabilah. Sebab tu kita lihat ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, kan? Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu dia panggil mutaqabilan. Ini semua daripada ketentuan Allah SWT. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu. Azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawasiqatu. Mungkin mutaqabilat ialah adanya kita dan tiada. Ada dan tiada. Dan sifat, as-sifatu, sifat-sifat, putih, hitam. Azminatun, masa, kemarin, kan? Hari ini, sebulan. Amkinatun, tempat. Jihatu, dan pihak. Kazal maqadiru rawasiqatu. Demikian lagi mikdar, qadar panjang, qadar pendek, qadar nipis, qadar lebar, dan sebagainya. Ini semua dipanggil mungkin mutaqabilat, yang iradat Allah SWT tentu. Itu tak ada apa situ. Tapi taksir iradat atas muafakat ilmu, itu di sisi ahli haq. Maknanya taksir iradah, memberi bekas, memberi kesannya iradat bersesuaian dengan apa yang telah ditentu oleh ilmu Allah SWT, apa yang telah Allah Ta'ala tahu pada azali. Maknanya iradat ini dia menentu muafakat daripada ilmu Allah. Ini di sisi ahli haq, di sisi ahli sunnah wal jamaah. Mana setiap apa yang Allah Ta'ala tahu daripada setiap mungkin ini, itu semuanya daripada kehendak Allah SWT. Hak Tuhan tentu. Hak Tuhan tentu. Adapun Mu'tazilah, mereka menjadikan takluk iradat itu mengikut bagi amal. Takluk iradat dia mengikut bagi suruh. Itu. Sebab tu di sisi Mu'tazilah, Allah tidak menghendaki, Allah tidak nak melainkan apa yang telah Tuhan suruh. Kalau Tuhan tak suruh, dia tak nak. Kalau dia nak tu, itu hak dia suruh. Ini di sisi pendapat Mu'tazilah. Fala yuridu illa ma amara bihi.
Tuhan tak akan nak melainkan hak dia suruh. Iman dan taat itu maknanya kehendak Tuhan. Sebab apa? Sebab iman dan taat ini Tuhan suruh. Tapi kalau maksiat kufur tu, itu bukan kehendak Tuhan. Kerana iradat ni dia muafakat dengan amar. Mu'tazilah iradat muafakat ataupun yang Syekh sebut bertentangan dengan amar. Dia mesti bertentangan dengan suruh. Kita tak. Kita ni bertentangan dengan ilmu. Iradat bertentangan dengan ilmu. Sebab di isi Ahlussunnah wal Jamaah ada yang Tuhan, maknanya Tuhan tak suruh tapi Tuhan nak. Tuhan nak, macam mana kafirnya Abu Jahal. Allah tak suruh kafir tapi Tuhan yang tentu Tuhan nak. Ini di isi Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah, jadi kalau kita rasa pening masalah ni, masalah Tuhan ni lagu mana dia masuk dalam api neraka sedangkan dia yang nak. Jadi kita jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah hak jahat tu kita, hak baik tu Allah. Maknanya tidak ada kaitan dengan Allah. Makna tidak ada kaitan dengan kudrat dan iradat Allah. Ini yang Ahlussunnah wal Jamaah tak mahu. Walaupun sekali kita pandang, nampak pendapat Mu'tazilah ni selamat sikit. Selamat sikit. Pendapat dia ni nampak selamat. Senang kita nak jawab. Kenapa dia tu masuk neraka? Sebab dia yang buat. Dia yang buat, senang jawab kalau Mu'tazilah. Bukan tak nak kena mengenai Tuhan ni. Tuhan tak tentu dia buat jahat ni. Dia yang pilih. Dia masuk neraka. Di sisi Ahlussunnah jadi payah sikit. Nak jawab tu payah. Nak jawab tu memang cukup payah soalan ni. Kenapa Tuhan yang tentu? Tuhan yang tentu tiba-tiba Tuhan nak masuk kita dalam api neraka. Nak jawab tu payah. Lepas tu kalau masa payah, masuk taklid Mu'tazilah sebentar. Masuk Mu'tazilah. Mu'tazilah senang. Mu'tazilah gitu. Tapi saat ni kalau bergaduh, kalau nak cerita bergaduh ni dia kena buat program lain. Nak cerita bergaduh, kenapa Ahlussunnah tetap katakan juga Tuhan, maknanya Tuhan tak nak tapi Tuhan tak suruh. Tuhan suruh tapi Tuhan tak nak. Ada jenis macam tu, nanti saya akan sebut. Macam kufurnya Abu Bakar. Tuhan nak tapi Tuhan tak suruh. Tuhan tak redha. Tapi Ahlussunnah, Mu'tazilah tidak. Makna di sisi Ahlussunnah, iradat dia mesti muafakat dengan ilmu. Mu'tazilah, iradat muafakat dengan amal, dengan suruh. Itu. Jadi mereka menjadikan iradat itu tabi', mengikut bagi amar. Maka Allah tidak menghendaki melainkan apa yang disuruh. Dia tak akan nak, dia tak akan tentu melainkan apa yang disuruh. Iman dan taat. Makna di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, iman Abu Jahal tu iman Abu Jahal tu disuruh tapi ghairu muradin bih. Tapi Tuhan tak nak. Tapi Allah suruh Abu Jahal beriman. Tapi Allah tak nak. Tu Allah tak tentu, Allah tak mau. Allah tak tentu. Tapi Allah suruh Abu Jahal beriman. Kalau nak tanya lagu mana, jangan jawab. Selagi kita tak boleh jawab, itulah jawapannya. Lepas tu ulama' dia sebut itu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak boleh jawab itulah jawapannya. Kalau kita boleh jawab, mana kita tahu qada dan qadar Tuhan. Ini saya sebut, kita boleh percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj yang lebih dahsyat daripada hak yang cerita tentang iman ni. Kita boleh percaya. Kenapa bila hak ni kita bahasa pelik? Tidak boleh jawab itulah jawapannya. Itu. Kalau ustaz boleh jawab cerita qada dan qadar ni, bukan dia lagi. Dia sampai tak boleh jawab. Itu jawapannya. Ahlussunnah takut sebab apa? Sebab wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Ahlussunnah, Allah mencipta kamu dan apa saja yang kamu lakukan. Jadi banyak ayat-ayat yang lain. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mencipta dan apa saja yang kamu lakukan daripada baik dan jahat. Di bab tu kalau saya nak cerita bab ni, dia kena minggu lain. Dia nak cerita bergaduh dua ni. Kenapa Mu'tazilah mengatakan iradat ni tabi' bagi amal? Kenapa Ahlussunnah kata iradat ni tabi' bagi ilmu? Dia tidak tabi' bagi amal. Tak semesti Tuhan nak, Tuhan suruh.
Itu perbahasan dia lain. Kita jangan bahasa pelik hak Tuhan ni. Kita tidak boleh sampai pengetahuan kita macam mana Allah yang duduk di ilmu Allah SWT. Kita dengan ulama-ulama dulu pun kita tak boleh sampai tahap pengetahuan kita. Kita nak baca kitab-kitab yang hebat-hebat tak boleh. Saya sendiri tak boleh nak baca. Kalau kita nak baca matalik, maqasid, mawaqif, tawalik, kitab tu nak baca pun tak boleh. Saya sendiri macam tak boleh, macam tipis tengok besi. Kan? Kalau kita nak tengok habis-habis bahasa gagah nak baca, tengok Mafathul Ghaib Tafsir Al-Kabir bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Hak tu pun tak reti. Kan? Dia duk cerita tu tak baca lagi mawaqif, maqasid, matalik, tawalik. Hak tu kitab tu sehingga ulama saya mengharamkan bagi orang yang bukan ahli. Bukan kitab tu haram. Mana ulama mengharamkan baca bagi orang yang bukan ahli, takut dia silap faham. Takut kita silap faham maksud mereka. Ini Nabi tahu kita hebat. Apatah lagi ilmu Allah SWT. Kita tidak boleh tahu 1%. Sebab tu sehingga kita nak jawab tak boleh. Jadi yang Tuhan jawab senang. Jangan kamu soal apa yang Tuhan buat. Kamu nanti akan disoal. Itu jawapan tu betul. Tapi kalau pasal tak boleh jawab, takrib Mu'tazilah. Sekarang saya jadi Mu'tazilah, saya nak jawab. Senang. Jadi kamu maksud apa? Kamu yang buat, bukan Allah. Senang. Ni tak, Allah yang buat, tiba aku maksud kau. Payah nak jawab tu. Itu. Allahu Akbar, payah. Baik. Itu. Di isi Ahlussunnah wal Jamaah, imannya Abu Jahal itu disuruh, tapi Tuhan tak nak. Itu. Tak semestinya Tuhan nak tu, Tuhan suruh. Tapi Mu'tazilah, bila Tuhan nak, Tuhan suruh. Benda tu mesti Tuhan suruh. Kufur Abu Jahal ditegah. Dan Allah tak suruh, tapi Tuhan nak. Tuhan tentu dan Tuhan buat. Adapun di sisi Mu'tazilah, Tuhan nak iman Abu Jahal. Kufur Tuhan tak nak. Kalau kufur Abu Jahal tu, salah Abu Jahal sendiri. Salah Abu Jahal sendiri. Dia masuk neraka sebab dia. Itu. Sebab tu berlainan iradat itu dengan amal. Kan? Kadang-kadang maknanya iradat dia tak semestinya sama dengan amal. Mana Tuhan nak itu tak semestinya Tuhan suruh. Kadang-kadang Tuhan nak dan Tuhan suruh. Macam imannya Abu Bakar. Kan? Tuhan nak yuridu wa ya'muru. Tuhan nak dan Tuhan suruh. Imannya Abu Bakar. Kadang-kadang ada Tuhan tak nak dan Tuhan tak suruh. Tuhan tak nak dan Tuhan tak suruh. Macam kufurnya Abu Bakar. Kan? Tuhan tak nak sebab dia tak kufur. Dan Tuhan tak suruh. Dan memang dia tak kufur pun. Dia kena buat contoh ni, kena buat contoh Abu Bakar, kena buat contoh dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Jangan kita buat contoh dengan orang lain. Kan? Tak boleh. Jangan kita buat kitab ikut suka nak buat. Macam kupunya Obama, jangan. Hantar mana Obama nak mati kupuh ni. Kan? Kita nak buat iman pun tak boleh juga. Walaupun memanglah kita ni bila ada la ilallah iman, tapi tak boleh buat contoh. Lepas tu kadang-kadang ulama buat contoh seperti imannya man alimallahu minhum al-iman. Seperti mana imannya yang telah Tuhan tahu dia ni mati beriman. Kena buat begitu. Ulama nak sebut Abu Bakar pun tak berani. Dibandingkan itu Syiah kot. Kan? Tapi buat Abu Bakar tak apa. Tak mungkin Syiah marah. Sebab Abu Bakar ni Nabi akui dia. Kan? Dan memang disebut sebagai sahabat Nabi dalam Quran. Iz yaqulu li sahabihi. Kan? Iz yaqulu li sahabihi. La takhaf wa la tahzan. Sebab kata ulama, kalau kita kufur sahabatnya Abu Bakar, kafir. Tapi kalau kita engkar sahabatnya Abu Bakar itu, sahabatnya Abu Bakar dengan Nabi itu kafir. Dengan sebab Quran sebut li sahibihi. Tapi kalau kita engkar sahabatnya Sayyidina Umar tu, dia tak sampai tahap kufur. Sebab tak tercatat dalam Quran. Tapi mungkin barangkali dalam Quran tu Syiah kata Sayyidina Ali kot. Kan? Li sahibihi tu. Kan? Lepas tu ulama berani sebut. Kan? Seperti imannya Abu Bakar.
Sebab Nabi banyak hadis tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Dan ulama tak sebut tentang yang lain. Nabi sebut kalau iman-iman manusia ini kalau dikumpul, kalau ditimbang nak banding dengan iman Sayyidina Abu Bakar, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar berbanding dengan iman-iman yang orang Islam ada yang lain ditimbang, berat lagi iman Abu Bakar. Nah, alah, iman tu hebat sebab dia percaya, kita pun percaya. Dia percaya sebab ketika Isra' Mi'raj Nabi, kita percaya wakilnya lain. Sayyidina Abu Bakar dia percaya ni di saat mana tidak ada contoh. Realitinya memang tidak boleh kita tak boleh menyokong kita. Kita percaya Isra' Mi'raj sebab kita tengok kapal terbang. Kita tengok jet, Concorde dan sebagainya. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar ketika disebut tu, lebih pada itu cepat lagi aku percaya. Sayyidina Abu Bakar kata, aku percaya lebih pada itu lagi. Sedangkan tidak ada makna wakilnya, tidak membuktikan, tapi dia boleh percaya. Kita sebab kita boleh percaya. Kalau orang dulu sebelum ada kapal terbang, orang tak percaya boleh pergi Mekah sehari sampai. Dulu kapal laut kadang-kadang 4 bulan. Kalau 300 tahun dulu bangun, dia boleh tahu kata kita pergi 1 hari sampai, dia tak percaya. Tapi Abu Bakar ni dia percaya walaupun belum ada teknologi yang canggih. Kita kalau kita percaya memang patut kena percaya pun Isra' Mi'raj ni. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni dia percaya, aku lebih pada itu aku percaya lagi. Sayyidina Abu Bakar ni tak sedih. Sebab tu oleh kerana ada hadis tentang iman Abu Bakar, maka ulama buat contoh seperti iman Abu Bakar itu Allah nak dan Allah suruh. Kalau kufur, dia buat kufur Abu Lahab dan Abu Jahal. Dia tak buat contoh yang lain. Dia tak buat contoh walaupun dia sudah mati dan kafir. Dia kadang-kadang buat contoh Fir'aun gitu ya. Kufurnya Fir'aun, itu berani. Dan Quran sebut Abu Lahab dia memang tabat jada Abi Lahab. Dan Abu Jahal ni antal azizul karim. Itu ayat tu kena kepada abdani Abu Jahal. Jadi ulama berani buat contoh dengan Abu Jahal, iman Abu Jahal. Tapi jangan kita buat contoh Obama ke Bush ke, jangan. Kita tak tahu dia nak mati lagu mana. Kalau kena dia mati iman, dia mati dalam iman, kita tahu mana, insya-Allah. Dan kita tak tahu, na'udzubillah, kita pun tak tahu nak mati lagu mana. Yang mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni mazhab kita. Mazhab lain cukup dengan dia tasdik dalam hati, dia insaf, dia percaya dengan Allah, cukup dah. Kalau dia kata Allahu Rabbi, dia mati, Islam dah. Mazhab Syafi'i je kena asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kalau mazhab lain cukup dengan dia mengaku dia bahasa beriman, dia insaf, dia yakin yang Allah ada, cukup. Dalam mazhab lain. Kalau kata Syekh Al-Ubbi, Allahu Rabbi, cukuplah Islam lah. Itu mazhab Syafi'i ya. Majoriti lah mazhab-mazhab lain. Tapi ada pandangan yang lain. Kalau kena dia insaf, kita tak tahu. Ini. Jadi ada kadang-kadang Tuhan nak dan Tuhan suruh, macam imannya Abu Bakar. Tapi ada ulama tak berani sebut dia. Seperti mana iman mereka yang Tuhan tahu dia ni mati dalam iman. Ikutlah. Kadang-kadang Tuhan nak dan Tuhan tak nak, Tuhan tak suruh. Seperti mana kupunya mereka yang Tuhan tahu dia tadi beriman. Tuhan tak nak dan Tuhan tak suruh. Macam kupunya Abu Bakar, Tuhan tak nak dan Tuhan tak suruh. Kadang-kadang Tuhan nak dan Tuhan tak suruh. Dia nak, tapi dia tak suruh. Macam kuburnya Abu Lahab. Dia nak, dia yang nak, dan dia yang tentukan kuburnya Abu Lahab. Tapi wala ya'mur, dia tak suruh. Dia tak suruh. Ini pun kalau berdebat dengan Mu'tazilah kalah. Kalau bab ni. Walaupun kita nampak sekali fikir tu nampak logik juga pendapat Mu'tazilah ni. Hak jahat ni kita yang buat, bukan Tuhan. Tak nak kena mengenal dengan Tuhan. Kalau gitu makna Tuhan tidak ada kuasa mutlak. Di situ ulama ahli sunnah bahas di situ. Maknanya ada kuasa lain daripada kuasa Tuhan. Kadang-kadang Tuhan nak dan Tuhan tak suruh. Macam kupunya Abu Lahab, Abu Jahal, dan kupunya Fir'aun. Tuhan nak kufurnya Fir'aun, tapi Tuhan tak suruh. Kadang-kadang Tuhan suruh dan Tuhan tak nak. Mana? Imannya Fir'aun. Allah suruh dak Fir'aun beriman? Suruh. Suruh beriman, tapi Tuhan nak, Tuhan tak nak.
Nampak kan? Saya cerita di masjid pula. Pening lah ustaz. Tak nak suruh tak suruh. Pening sudah. Dia begitu. Sebab tu yang Syekh sebut bertentang muafakat dengan ta'alluk ilmu. Tak ada kaitan dengan amal. Berselorong. Maknanya lorong yang sama. Jalan yang sama. Jalan tu bukan makna ilmu nak jalan tu, iradat tentu jalan lain. Jalan yang sama itu maknanya bertentang. Bertentang dengan ta'alluk ilmunya Allah dengan mungkin. Itu maksud dia. Kita pindah tadi. Dan makna menghendaki itu menyehajai dan sengeleng. Ni orang Kelantan tahu ni, sengeleng. Ada kat kampung lagi sekeleng. Kalau kat kampung ni sekeleng. Ada sengeleng, ada sekeleng. Tu sekeleng buat. Sengeleng atau sekeleng. Orang Kelantan pun sebut kat sekeleng. Dan makna menghendaki itu menyehajai. Sahaja. Maknanya Tuhan kuasa. Macam kita tahu sahaja aku semayang lah. Sahaja aku semayang. Maknanya bukan orang paksa. Kita yang kuasa, kita nak semayang. Itu makna sahaja aku semayang. Menyehajai dan sengeleng. Dia panggil atas tafsir. Makna sama aja. Sengaja. Tuhan sengaja buat. Bukan Tuhan buat ni kena paksa tak. Dengan sengaja dia, sekeleng dia. Kalau kita sekeleng. Sengeleng dia sendiri. Iaitu sengeleng ataupun menyehajai lawan lalai. Lawan lalai. Lalai ni hasil sesuatu perkara dengan tidak sedar. Itu lalai. Berlaku sesuatu benda itu dengan tanpa dia sedar. Mana tiba-tiba kalau kita bahasa kampung galik. Kami bagi kan. Buat galik atau lalai. Tak sedar tiba-tiba lah jadi. Hasil sesuatu perkara dengan tidak sedar. Itu dia panggil lalai. Tuhan tak bagi tentu pun ada hari ni, tiba-tiba ada. Dah. Aku tak sedar pun tiba-tiba ada. Itu bukan dia. Bukan lalai. Sebab sengaja dengan lalai tidak boleh berhimpun. Tidak boleh berkumpul sama sekali. Artinya arti lalai. Takut tak faham lagi. Iaitu sengeleng lawan lalai. Artinya arti lalai sunyi Allah Ta'ala daripada menghendaki pada memperbuatkan sesuatu daripada mungkin. Sunyi ni kosong. Kosong Allah daripada menentu membuat sesuatu daripada mungkin. Sunyi ni maknanya Tuhan tidak menghendaki membuat sesuatu daripada mungkin, maka tiba-tiba, maka jadi ia mungkin. Ni, Tuhan tidak nak menentu pun sesuatu mungkin itu, tiba-tiba jadi. Itu maknanya hasil satu perkara dengan tidak sedar. Ni kita kena ngaji bahasa Melayu bergelok ni. Cikgu lah kena ngaji bahasa Melayu. Itu bahasa dulu. Baik. Maka jadi ia mungkin. Ni, Allah sunyi daripada nak menentu dia. Tiba-tiba dia jadi. Tuhan tak tentu pun. Tiba-tiba jadi. Hak ni tersesat. Tersesat main mana Tuhan tak main tentu pun. Tuhan nak bagi jadi 5, tiba pum keluar 6. Kan? Anak dia Tuhan tentu. Anak si Omar ni 5 orang. Tiba-tiba pum jadi 6. Ni main mana Tuhan main dia. Aku tak pum, tak tahu. Tiba-tiba jadi 6. Aku tak tentu pun satu ni. Tak boleh. Semua hak Tuhan tentu lah kau. Ini dia panggil lalai. Lalai. Jadi satu benda dia tak sedar. Maka jadi ia mungkin. Atau pada meniadakan dia akan mungkin. Allah tak mau bagi mati. Dia tiba sedap. Kenapa kamu mati? Aku tak suruh mati pun. Kan? Tuhan nak bagi mati 5, tiba-tiba 6. Aku tak tentu pun kau mati. Lalu ke mana kau boleh mati? Itu pun tak boleh.
nak ada dan tiada itu semua dengan ketentuan Allah. Semua hak Tuhan nak, hak Tuhan sengaja buat. Semua hak Tuhan pilih. Tidak ada sesuatu yang lari daripada ketentuan dan kehendak Allah. Baik, tengok. Atau jadi lalai pada meniadakan dia suatu mungkin, maka binasa ia. Binasa mungkin tadi dengan tidak memilihkan dia mungkin tadi oleh Tuhan. Allah tak pilih, Tuhan Allah tak nak pun bagi mati mungkin tadi. Tiba-tiba dia mati dan dia binasa. Kan? Itu. Maknanya Allah tidak menghendaki jadi sesuatu itu, tiba-tiba jadi. Allah tidak menghendaki binasa sesuatu tadi, tiba-tiba binasa dengan sendiri ataupun dengan yang lain. Tak boleh. Semua dengan ketentuan Allah. Maka binasa ia dengan tidak memilihkan dia akan suatu tadi ataupun mungkin tadi oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Baik. Menghendaki ataupun iradat ni lawan dia lalai. Dan satu lagi lawannya ni dipanggil ataf. Dan lawan benci. Benci. Itu. Dan yakni iradat itu lawan benci padanya. Benci padanya pada membuat mungkin ataupun pada menentukan mungkin. Itu. Dan lawan benci. Benci ni tak mau. Tuhan benci. Lalai daripada menghendaki pada membuat mungkin atau meniadakan, ataupun benci padanya pada membuatkan mungkin ataupun pada meninggalkan mungkin. Tuhan benci nak buat, Tuhan benci nak bagi mati, tiba-tiba mati. Tuhan benci daripada nak buat, tiba-tiba terbuat, terjadi. Sama ada terjadi dengan sendiri ataupun terjadi dengan tanpa rela Tuhan, tapi dia terjadi juga. Itu pun tak boleh. Benci ni kalau Arab panggil karahah. Karahah. Tapi karahah ni dia ada dua makna. Benci ni dengan makna tidak mau. Benci dengan makna tidak mau dan tidak menentu. Maknanya karahah dengan makna adamul iradah. Tuhan tak menentu. Sebab dia ada karahah asyariyah. Karahah bil makna syar'i. Karahah dengan makna syar'i. Karahah benci dengan makna syarak, dia panggil adamul ridha. Tuhan tak redha. Itu dengan makna kita terjemah tak mau je. Tak mau tu dengan makna Tuhan tak redha. Bukan tak mau makna Tuhan tak menentu. Itu maknanya karah syar'iyah. Macam imannya Abu Jahal. Tuhan nak, Tuhan mau. Tapi Tuhan tak suruh. Mau itu maknanya Tuhan tak redha. Contoh kita sebut yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan mau, Tuhan nak kita ni mudah. Wala yuridu bikumul usra, Tuhan tak mau kita tadi susah. Kita belajar ni, kita Tuhan mau semua. Semua yang ada semua daripada kemahuan Allah. Mau tu makna lain. Dah faham tak? Tuhan mau tak kita buat jahat? Tuhan mau tak kita kufur? Tuhan tak mau. Kita belajar tauhid, Tuhan semua hak berlaku ni semua daripada kemahuan Allah. Itu mau lain makna. Ada dua makna mau situ. Dia panggil iradah sifatiyah. Iradat sifat. Dia ada iradat syar'iyah.
iradat syar'iyah dia panggil. Dalam Quran dia ada iradat syar'iyah dan dia panggil iradat sifatiah ataupun iradat ijadiyah. Iradat dengan makna menjadi. Iradat hak jenis syar'iyah ni terdapat di dalamnya kasih dan redha. Itu dengan makna Tuhan redha dan Tuhan suka. Macam yuridullah bikumul yusr. Tuhan nak ni maknanya Tuhan kasih dan Tuhan suka kamu ini mudah, wala yuridu bikum usra, dan Tuhan tak mau, mana Tuhan tak suka kamu tadi payah. Yuridu tu bukan daripada iradat yang kita duk belajar hari ni. Kalau kita faham itu, ada benda yang yuridu, ada benda yang Tuhan la yuridu. Sedangkan fa'alu lima yurid, Tuhan yang buat segala Tuhan nak. Hang ni kata Quran ni payah. Kan? Bukan senang kita nak belajar ilmu ni. Yuridullah, Tuhan mau kamu tadi mudah, wala yuridu bikumul usr. Tuhan tak nak kamu ya. Barangkali Mu'tazilah ni dia faham ayat ni begitu, kau pantang barangkali. Tuhan nak kamu mudah, Tuhan tak nak kamu payah. Jadi hak payah Tuhan tak nak. Mu'tazilah dia faham lain. Dia faham iradat tu iradat ijadiyah. Kalau sebut iradat ijadiyah, semua Tuhan buat belaka, hak baik payah senang semua hak Allah belaka. Tapi di iradat sini iradat syar'iyah dia panggil. Iradat syar'iyah terkandung makna kasih dan redha. Adapun iradat ijadiyah, maka dia masuk pada sekilan mungkin. Apa benda yang berlaku di dunia ni baik jahat semua Allah. Walakinnallah yaf'alu ma yurid. Dan Allah itu yaf'alu ma yurid, Allah buat apa yang dia nak. Yurid itu bukan yurid macam yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, bukan hak tu. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Sesiapa yang Tuhan nak memberi petunjuk kepadanya, Allah Ta'ala akan bukakan dadanya lil Islam, kepada Islam. Yuridu tu faman yuridillah, yurid itu yurid daripada iradat dipanggil iradat ijadiyah. Tuhan yang menghendaki, kalau Tuhan nak memberi petunjuk kepada dia, maka Allah akan beri petunjuk, lalu terbukalah hatinya tadi kepada Islam. Wa may yurid ayyudillahu, siapa yang Tuhan nak, Tuhan telah tentu nak menyesatkannya, yaj'al sadru dayyukan haraja, Tuhan jadikan dada tadi sempit. Yurid situ itu iradat ijadiyah ataupun iradat sifatiah. Tuhan tak mau kita buat jahat. Tak mau tu ada dua makna tu. Kalau mana hak kita buat jahat tu bukan kemahuan Allah, sesat kita. Kan? Sesat di situ. Kalau di situ sesat. Tapi kalau kita tak, Tuhan tak mau, mana Tuhan tak suka dan Tuhan tak redha, Tuhan tak suka kita buat jahat. Itu yurid itu maknanya iradat syar'iyah. Kena faham elok. Kita kadang ikut suka cakap Tuhan tak mau perkara-perkara yang bagian-bagian kita sebut Tuhan tak mau begitu. Tak mau tu kita kena faham. Tak mau tu, mahu tu daripada iradat apa? Tuhan tak mau kita buat jahat. Tak mau tu kita dah faham. Tak mau tu mana Tuhan tak suka. Di mana yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Yurid itu iradat lain. Rupanya kita boleh jawab. Jadi ustaz kata Tuhan jadi semua daripada kemahuan Tuhan. Itu ustaz kata Tuhan tak mau kita buat maksiat. Kan? Tuhan tak mau kita buat jahat. Tuhan tak mau pula. Tadi kata Tuhan mau. Faham tak ni? Kan? Jangan senyap saja. Ini payah orang tanya, orang tak jawab tadi. Itu dia panggil iradat ijadiyah, dia panggil. Satu lagi iradat syar'iyah. Jadi kita yang faham sebut pi lah guna. Tuhan tak mau kamu tadi ni gagal. Tuhan tak mau kamu ni jahat. Tuhan tak mau kamu tadi ni bagian-bagian. Tak apa kita sebut begitu. Tapi yang kita faham Tuhan tak mau ni maknanya bukan kemahuan Tuhan. Kan? Bukan ketentuan Tuhan, dengan mana ijad.
Tuhan tak boleh jadi, itu kita jadi sesat, jadi Mu'tazilah. Itu. Dan lawan benci padanya, pada memperbuat mungkin atau pada meniadakan mungkin. Tuhan benci. Tuhan benci nak membinasakan mungkin, maka binasa ia ni, maka tiba-tiba binasa ia mungkin dengan Tuhan tidak sedar, dengan tidak memilihkan dia. Ni yang dipanggil lalai. Lalai saya sebut tadi, hasil sesuatu perkara dengan tidak sedar. Bukan kita sebut saja-saja begitu. Nah, supaya kita nak boleh faham nanti di hujung. Binasa ia mungkin dengan tidak memilihkan dia, dengan tidak menghendaki oleh Tuhan. Habis. Ada saya lompat dah, no? Dan menghendaki. Menghendaki itulah. Mana? Menghendaki dengan makna menyahajai. Dan menghendaki itulah. Mana? Menghendaki dengan makna menyahajai ataupun sengeleng. Dikata baginya takluk iradat yang tanjizi qadim. Itu takluk iradat yang tanjizi qadim. Makna lulus sedia kala. Wan dah lulus sedia kala lagi dah. Bukan hadis. Dia ada satunya qadim, hadis. Hadis tak ada dalam iradat, dia tidak ada takluk tanjizi hadis. Kalau hadis mana Tuhan baru tentu. Kalau Allah baru tentu, maknanya sebelum tu Tuhan tak tahu lagu mana dia. Kalau hari ni Tuhan baru tentu dia tadi ni hitam, makna kemarin Tuhan tak tahu dia ni nak hitam ke putih. Sebab tu dalam iradat dia tidak ada takluk tanjizi hadis. Ni takluk ni kena ingat. Takluk ni cukup penting. Lalu saya sebut ni, kalau tak erti takluk ni punca jadi sesat. Tak erti takluk ni bila tanya Tuhan boleh bagi mati dia tak boleh. Tuhan boleh tak buat isteri untuknya, boleh. Dah Tuhan kuasa. Ni kata tak erti takluk. Dia tak tahu tugas pula. Sifat-sifat Tuhan dia ada tugas dan peranan dia. Tu. Kita ikut dia ikut. Mana bila sebut Tuhan kuasa, kuasa segala belakang. Tak boleh. Kudrat dia hanya buat benda-benda mungkin. Benda-benda yang harus. Yang wajib dan mustahil dia tak buat. Kalau kudrat boleh, dia boleh main peranan terhadap benda yang wajib. Mana? Termasuk Allah. Mana Allah boleh tokok tambah kudrat dia. Allah boleh tokok tambah diri dia. Tak boleh. Sebab kudrat dia tidak tawajuh kepada benda yang wajib dan perkara yang mustahil, tapi yang akal lah. Sebab tu kudrat tak buat isteri. Boleh tak kudrat buat anak dekat dia? Kalau kira-kira logik boleh lah, sebab Tuhan kuasa belakang. Dah, kalau kita belajar, kudrat dia tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Mana apa? Kudrat tak buat. Jangan kata tak boleh buat. Kurang adab. Kudrat takkan buat. Tak buat anak. Tapi ada ulama-ulama yang kadang-kadang yang popular, yang terkenal, termasuk Ibn Hazm. Dia tanya adakah Tuhan boleh buat anak, dia kata boleh. Itu Ibn Hazm. Kita ni siapa? Tak mustahil kita boleh jawab begitu. Tapi bila orang tanya dia, Qul huwallahu ahad, Allah SWT lam yalid wa lam yulad wa lam yakul, Tuhan tidak beranak. Situ dia tersentak. Sebab tu jangan kita kata bila seorang tadi ada ilmu, dia alim semua bidang. Tidak. Tu. Kita bila sebut ni, dia fatwa pada masalah apa yang tak berkaitan dengan pengajian dia pun kita percaya. Jaga. Bukan bidang kita. Kita bahagian hadis, kita nak masuk dalam bidang fiqh, jaga. Kita fiqh juga nak masuk dalam hadis. Jangan. Kita tak ada, bukan bidang tauhid, kita bidang lain kita masuk sibuk, jaga. Dia bukan nak bagi elok. Dia kacau lagi dalam tu ada. Itu.
Itu saya sebutkan. Macam kiraat. Dia nak lawan ulama fiqh tak boleh. Dalam kiraat tu nak, kalau sebutan tak betul. Kan? Kalau Fatihah kalau baca tak betul, tapi dalam fiqh kan, ulama kiraat tak boleh sebut. Kan? Walaupun di sisi kiraat tak sah, tapi dalam fiqh dia kata sah. Kita jangan kacau. Baik. Dan menghendaki itulah dikatakan baginya takluk iradah